Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua peserta-peserta kumpulan Muda 209. Okey. Hari ini merupakan giliran untuk kumpulan Muda 209 untuk membentangkan hasil projek mereka untuk bengkel PRS at SSC untuk tahun ini. Okey. Jadi sebagai makluman awal, sesi ini adalah akan dirakam yang mana tujuan rakaman itu adalah untuk mempermudahkan anda semua untuk melihat kembali segala input yang telah pun anda diberikan dan juga komen-komen yang telah diberikan yang akan diberikan oleh guru penilai. Okey, yang keduanya guru penilai yang akan menilai kumpulan anda pada hari ini adalah saya sendiri iaitu Cikgu Hasnan Salim, dan sekiranya terdapat guru-guru penilai yang lain masuk sepanjang tempoh anda membentangkan pembentangan anda, maka mereka juga akan saya jemput untuk memberikan komen ataupun pandangan mereka tentang persembahan kumpulan anda lah. Okey, kami akan menilai daripada segala aspek dari segi penggunaan bahasa, cara membentang, slide yang dibentangkan, konten dan sebagainya. Kita akan komen semasa sesi penilaian selepas pembentangan. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan ini untuk membentangkan tajuk pertama mereka. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada para kaunseling dan rakan-rakan PI saya. Pada pagi ini, saya Emilia Jusina bersama 3 orang lagi rakan saya akan membuat pembentangan untuk projek 1 dan projek 2. Projek 1 akan dibentang oleh saya dan Atikah Najwa, manakala projek 2 akan dibentang oleh Afifah dan Micheline. Untuk projek 1, tajuk kami ialah disiplin diri budaya kita. ID kumpulan kami ialah Muda 209 dan nama kumpulan kami ialah Friends 3A Mass. Terdapat nama ID PRS dan nama sekolah di dalam slide ini. Pertama, Nur Syakina binti Syahidan. ID PRS-nya ialah PRSM 2089 dari sekolah SMK Seksyen 1 Bandar Kinara. Kedua, Afifah Fakihah binti Razihan. ID PRS-nya ialah PRSM 2090 dari sekolah SMK Seksyen 1 Bandar Kinara. Ketiga, Emla Jusina Truni anak Manai. ID PRS-nya ialah PRSM 2063 dari sekolah SMK Puchong Permai. Keempat, Micheline Kit Sangai anak Siang. PRSM 2064 dari sekolah SMK Puchong Permai. Kelima, Nur Atikah Najwa binti Muhammad Idris. PRSM 2065 dari sekolah SMK Puchong Permai. Dan yang terakhir ialah Muhammad Afiq bin Abdul Jamil. PRSM 2091 dari sekolah SMK Seri Serdang. Tema untuk projek kami ialah pembinaan sasiah murid dalam situasi norma baharu. Manakala objektif bagi projek ini, yang pertama, memberi pendedahan mengenai peraturan dalam norma baharu kepada pelajar SMK Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang. Nombor 2, memberi kesedaran kepada ibu bapa betapa pentingnya mendidik anak mereka untuk mematuhi peraturan norma baharu. Dan yang terakhir, menjadi sumber yang berguna kepada guru-guru untuk mendidik pelajar mengenai peraturan norma baharu. Kami menyasarkan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang. Dan disasarkan juga kepada ibu bapa pelajar serta guru-guru SMK Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang. Ahli jawatan kuasa untuk projek 1 ialah
seperti yang berikut. Terdapat 3 guru penasihat kami iaitu Puan Chen Chai Kon, Puan Nurul Ashike binti Adam Syukri dan Puan Zaharu binti Jusoh. Ketua bagi projek 1 ialah saya, Emla Jusinatruni anak Manai, manakala penolong pula ialah Michelin Kit Sangai anak Siang. Setiausaha ialah Nur Atika Najwa binti Muhammad Idris dan AJK terdiri daripada 3 orang iaitu Afifah Fakihah binti Razihan, Nur Syakina binti Syahidan dan Muhammad Afiq bin Abdul Jamil. Skop kerja. Nur Syakina binti Syahidan, tugasannya ialah mencari maklumat tentang cara-cara mencuci tangan dengan betul dan mencari maklumat tentang video infografik. Afifah Fakihah binti Razihan, tugasannya ialah untuk menyediakan slide bagi pra-projek dan menyediakan video disiplin diri budaya kita. Emla Jusinatruni anak mana iaitu saya. Tugas saya ialah untuk mencari maklumat tentang tata cara penggunaan laluan tangga dan bilik khas di sekolah, mencari maklumat tentang video infografik dan menyediakan slide pra-projek. Michelin Kit Sangai anak Siang, tugasannya ialah mencari maklumat tentang video infografik dan menyediakan video disiplin diri budaya kita. Nur Atikah Najwa binti Muhammad Idris, tugasannya ialah menyediakan video disiplin diri budaya kita dan menulis laporan selepas projek habis diselesaikan. Manakala Muhammad Afiq bin Abdul Jamil, tugasannya ialah mencari maklumat tentang tata cara hadir ke sekolah dalam norma baru dan cara memakai serta menanggalkan topeng muka dengan betul. Pendengar ringkas tentang projek 1. Kami memilih tajuk Disiplin Diri Budaya Kita kerana ingin menjadikan disiplin sebagai budaya yang perlu diterapkan dalam setiap individu dan ia juga boleh dicontohi oleh masyarakat lain lalu membentuk masyarakat yang berdisiplin. Individu yang terlibat dalam video ini ialah ahli kumpulan Prince 3 AMS kerana ia lebih memudahkan kami untuk berhubung. Jenis video yang kami akan buat ialah infografik menggunakan aplikasi InstaShot, VN, CapCut dan lain-lain. Kami akan mengedit video infografik dengan menggunakan sumber daripada Google, laman web KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia. Cadangan kandungan. Tata cara hadir ke sekolah seperti menyukat suhu setiap pagi, tata cara penggunaan jalan dan tangga di sekolah, cara memakai dan menanggalkan topeng muka dengan betul, tata cara membasuh tangan dengan betul, penggunaan tandas di sekolah, serta kepentingan penjarakan fizikal dan memakai topeng muka. Impak projek yang pertama ialah pelajar, guru-guru dan ibu bapa pelajar SMK Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang akan lebih memahami mengenai penjagaan diri yang betul dalam norma baharu. Yang kedua, infografi ini dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa SMK Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang. Akhir sekali, harapan projek. Kami berharap agar projek ini dapat memberi pemahaman kepada pelajar, guru-guru dan ibu bapa SMK Puchong Permai, SMK Seksyen 1 Bandar Kirara dan SMK Seri Serdang tentang kepentingan penjagaan diri dalam norma baharu. Yang kedua, dapat memberi kesedaran setiap individu bahawa penjagaan diri dalam norma baharu adalah tanggungjawab bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Muda 209. Okey, pergi kepada slide yang pertama kembali. Okey. Baik.
Saya boleh katakan untuk pembentangan untuk tajuk pertama ni bagi saya simple dan padat. Itu satu pujian bagi saya lah sebab saya daripada objektif sampai tu saya nampak memang dah jelas lah apa yang kamu nak sampaikan. Okay. Cuma soalan yang mungkin saya nak tanya, apa bezanya video kamu ini, infografik kamu ini dengan video yang telah dikeluarkan oleh KKM ataupun KPM dan sebagainya? Apa bezanya? Siapa boleh jawab? Bezanya Siapa tu? Emilia. Okay, Melia silakan. Jadi kita orang punya video nanti tak berapa sehebat lah dengan video-video seperti KKM. Okay, tak ada masalah. Jadi apa bezanya? Kita nak tahu perbezaan dia. Dia hebat tak hebat belakang cerita. Jadi apa yang bezanya? Saya nak cuba jawab. Bezanya Siapa jawab ni? Beritahu nama. Okay, silakan. Saya nak cuba jawab. Beza Okay. dia, kalau yang kat luar, dia lebih fokus untuk umum, untuk semua orang. Tapi grafik ni, kita orang fokus dekat sekolah je. Okay, baik. Okay, faham. Soalan kedua, kamu akan menggunakan teknik macam mana? Maksud saya teknik tu, ialah saya faham infografik. Kamu akan buat lakonan ke, PowerPoint ke, ataupun hanya sekadar slide, lepas tu tunjuk perkataan saja ke macam mana? Kami tunjuk slide perkataan sekali dengan lagu dalam tu Okay. dan kartun. Okay, sebenarnya tidak ada lakonan lah. Tak ada. Tak ada. Okay, baik. Okay, so kita pergi kepada slide yang objektif dulu. Okay. Objektif bagi saya memang dah spesifik. Okay. Memang tujuan kamu nak bagi pendedahan, lepas tu nak bagi kesedaran dan nak menjadikan sumber. Okay, tak ada masalah. So maknanya memang dah jelas video ni hala tuju dia ke mana, kita dah nampak dah. Okay. Okay, good. Objektif tak ada masalah bagi saya. Next. Sasaran juga dah dinyatakan dengan baik, iaitu pelajar dan juga guru serta ibu bapa. Okey, tak ada masalah. Next. Okey, ini untuk carta organisasi kena perbaiki lagi. Okey, sebenarnya apa yang saya nak dalam mana-mana kumpulan, sebenarnya mereka kekurangan satu perkara. Mereka buat carta organisasi. Okay. Dan kalau kata kumpulan tersebut dia membahagikan tajuk mengikut sekolah atau mengikut projek. Contoh projek satu orangnya berbeza tau, yang jadi ketua, jadi setiausaha dan sebagainya. Untuk tajuk kedua orang yang jadi ketua tu berbeza. Mereka lupa nak letak itu. Okay. Carta organisasi untuk satu organisasi. Maksudnya semua sekolah ada dalam tu. Okay. Okay, ni dah okay. Cuma hierarki tu tak ada. Kat sini format dia tak betul. Format yang betul adalah mesti dia ada hierarki. Siapa ketua, bawah dia siapa. Bawah dia siapa dan lain-lain semua. Itu tak ada. Okay, gambar dah okey. Dah ada dah. Tapi kamu kena rujuk balik kat mana format yang betul untuk carta organisasi. Okay. Dari segi gambar pun saya nampak perlu ada sedikit penambahbaikan. Gambar perlu yang lebih proper lagi lah. Okay. Kalau boleh gambar tu gambar yang formal kalau boleh lah. Kalau tidak pun, kalau nak posing sekalipun, jangan posing yang nampak keseluruhan badan. Okey, gambar yang perlu cantik adalah gambar antara dada ke atas. Ke atas. So itu saja, kita nak tengok muka je pun. Macam tu. Okey, dan mestilah jelas muka kamu. Okey, itu carta organisasi lah. Okey, lepas tu dari susunatur tu lah kena betul. So kita akan nampak lah garisan aliran carta tu ke bawah macam mana, so tengok balik. Okay, ini untuk carta organisasi. Okay, untuk yang seterusnya, okay, untuk macam ni skop kerja ni, okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang pelajar dia lupa satu perkara. Peserta lupa. Syakina ni siapa untuk projek ini? Dia lupa nak nyatakan. Katakanlah Syakina ni ketua projek untuk tajuk satu. Kena tulis lah ketua
ketua projek satu contoh. Afifah ni setiausaha projek satu. Diorang selalunya lupa letak benda itulah. Okey. Sebab kita ada dua tajuk kan. Kalau kata semuanya sama, maknanya projek satu, projek dua sama saja dia punya organisasi projek, tak apa. Tapi kena nyatakan juga siapa orangnya supaya kita tahulah rupanya macam tu. Okey. Ada kumpulan yang memang berbeza. Ketua projeknya orang lain, penolong projeknya lain untuk tajuk satu, tajuk dua orang lain pula kan. Okay, so benda tu kena jelaskan siapa walaupun orang yang sama dalam kumpulan tersebut. Okay, so untuk cukup tugas saya suka kerana memang anda letak detail. Cari maklumat tu pun detail. Tata cara lah, apa benda semua tu sebenarnya tak ada masalah. So good, bagus. Okay, next. Okay, penerangan ringkas. Okay, ni pun dah jelas. Okay, cuma kena pastikan penggunaan ayat yang betul, ejaan yang betul. KPM Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, yang terbaru sekarang ni Okay. Kena check betul-betul lah ya. Okay. InstaShot tu idea tu memang huruf kecil ke? VN tu apa? Kalau nak buat singkatan, letak dulu dia punya yang penuh. Contohnya apa dia kan? Lepas tu baru dalam kurungan VN, orang akan faham. Sebab orang macam saya tak tahu apa tu VN, tak tahu. Cikgu, CapCut. Ya. nak menjelas sikit. VN tu nama apps dia memang VN je. Dia tak ada apa-apa. Kamu ada buat search tak? Tengok tak dia punya dekat Google tu VN tu memang stand tu VN sahaja ke atau sebenarnya ada tapi orang hanya lebih kenal dengan VN saja. So kena buat search dulu. Macam tu. Baru kita tahu kan, kadang-kadang orang memang suka guna VN tapi mesti ada nama dia. Kalau kata dia memang ada nama dia, kalau tak ada it's okay, tak ada masalah. Okay. Okay, cikgu. Okay, yang lain tak ada masalah. Next. Okay, kejap. Tak apa. Terus cadangan. Okay, cadangan yang sangat baik dan memang saya nampaklah apa benda yang kamu nak buat. Okay, yang mana inilah perkara-perkara yang kamu akan lihat dan maksudnya nanti bila video tu keluar nanti, saya harap perkara-perkara inilah yang kamu akan sentuh. Tapi kena ingat video yang kamu buat dah 3 minit sampai 5 minit je. So kalau kata nak cover semua ni pastikan boleh cover dengan baik. Okay, next. Impak pun memang saya rasa okey, tak ada masalah sebab dia tidak terlalu umum sangat. Memang kamu punya target memang berfokus kepada kumpulan sasaran. Ini yang kita nak sebenarnya, yang memang berfokus kepada kumpulan sasaran terus. Okey. Walaupun impak tu kalau ada setengah kumpulan dia mengharapkan impak tu sampai lebih besar lagi, tak perlu. Sebab bila kita memfokuskan impak tu kepada kumpulan sasaran yang memang kamu nak buat, slowly dia akan memberi impak kepada yang lain-lainnya juga. So ini lebih realistik bagi saya sebenarnya. Okay, next, harapan juga kalau tengok tadi dia tak terlalu besar sangat dan memang orang kata boleh bila kita tu nampak cantik jugalah. Cuma kena tambah sikit bila harapan, apa yang kamu harapkan dengan adanya video ini, apa yang akan berlaku. Kena tambah sikit. Supaya kita tahulah bahawa video ni hala tuju dia boleh pergi lebih jauh lagi sebenarnya. Okay, baik. Okay, bagus untuk tajuk yang pertama. Baik, kita teruskan dengan tajuk yang kedua. Selamat sejata, saya Michelin Kit akan membuat pembentangan projek 2 bersama seorang lagi rakan saya iaitu Afifah, yang bertemakan mengekalkan minda sihat dan sejahtera dalam situasi norma baru. Manakala tajuk kami pula personality ceria hidup bahagia. Objektif projek kami seperti yang berikut. Pertama, menjadi sumber yang berguna kepada guru-guru untuk mendidik anak murid mereka. Yang kedua, memberi pendedahan kepada pelajar SMK Seksyen 1 Bandar Kirara, SMK Puncung Permai dan SMK Seri Sedang mengenai cara mengekalkan minda yang sihat. Yang ketiga, membantu dan memberi kesedaran kepada ibu bapa pelajar betapa pentingnya membimbing anak mereka untuk mengekalkan minda yang sihat. Sasaran projek kami ini disasarkan kepada pelajar SMK Seksyen 1 Bandar Kirara, SMK Pucung Permai dan SMK Seri Sedang. Ia juga disasarkan kepada ibu bapa,
kepada pelajar dan guru-guru SMK Negeri 1 Bandar Kirara, SMK Pucung Permai dan SMK Seri Seldang. Ahli jawatan kuasa ataupun dipanggil catat organisasi kami. Kami mempunyai 3 guru penasihat iaitu Puan Chen Chai Kon, Puan Zaharul binti Yusof, Puan Nur Asyikin binti Adam Syukri dan Ketua Projek 2 Nur Syakina binti Syahidan, Penolong Ketua Projek 2 Muhammad Afiq bin Abdul Jamil dan Setiausaha Projek 2 Afifah Syakina binti Razihan dan ahli jawatan ataupun dipanggil AJK Nur Atika Najwa binti Muhammad Idris, Emilia Jusina Truni anak Manai dan saya mencelingkik sangat anak siang. Ini mau skop tugasan. Skop tugasan Nur Syakina binti Syahidan menyediakan slide pembentangan projek 2 dan mencari maklumat mengenai faktor ketidakstabilan emosi. Dan Afifah Syakina binti Azihan menyediakan video untuk projek personality ceria hidup bahagia dan menulis laporan setelah projek habis dilaksanakan. Emilia Jusina Tuni anak Manai mencari maklumat mengenai minda, mengenai pengurusan minda dan mencari maklumat tentang video multimedia. Okey, ada lagi ke? Lagi tidak, internet slow ya. Syakina. Okey. Dan saya mencelingkik sangat anak siang menyediakan video untuk projek personality ceria hidup bahagia dan mencari maklumat tentang video multimedia. Nur Atika Najwa binti Muhammad Idris menyediakan video untuk projek personality ceria hidup bahagia dan mencari maklumat tentang video multimedia. Dan yang terakhir, Muhammad Afiq bin Abdul Jamil menyediakan video untuk projek personality hidup ceria dan mencari maklumat tentang aktiviti untuk mengekal kestabilan emosi. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Afifah. Hai, saya Afifah. So, saya akan sambung pembentangan ini. Penerangan ringkas tentang projek 2 kami ialah kami memilih tajuk personality ceria hidup bahagia kerana personality yang ceria akan memberi impak yang positif dalam kehidupan harian. Individu yang terlibat dalam projek ini ialah ahli kumpulan kami iaitu Friends 3A Maths. Kami akan menyidik video projek dengan menggunakan sumber daripada Google dan YouTube. Jenis video yang kami akan buat ialah multimedia. Cadangan kandungan projek 2 kami ialah faktor-faktor ketidakstabilan emosi pelajar dalam situasi normal baharu. Seterusnya, peranan ibu bapa dalam membimbing anak-anak tentang pengawalan emosi yang stabil dalam normal baharu. Yang seterusnya, cara mengawal emosi dan tingkah laku dengan lebih efisien. Yang terakhir, aktiviti yang kita boleh lakukan untuk mengekalkan kestabilan emosi. Impak projek 2 kami ialah pelajar, guru-guru dan ibu bapa akan lebih peka mengenai aspek-aspek pengawalan emosi yang stabil. Yang kedua, membentuk individu yang mempunyai personaliti yang positif sekaligus melahirkan masyarakat yang sejahtera. Yang terakhir ialah harapan projek 2 kami ialah kami berharap agar video ini dapat disebarkan dengan lebih meluas dalam kalangan masyarakat. Kami juga berharap agar intipati dalam video multimedia ini dapat diamalkan oleh para pelajar di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir ialah dapat mewujudkan persekitaran yang positif dengan adanya personality yang ceria. Sekian dari saya, terima kasih.
Cikgu Haiza? Tak ada? Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, pertama tahniah ya kepada pembentang dapat membentangkan dengan lancar ya tajuk personality ceria hidup bahagia. So daripada pembentangan tadi, objektifnya cikgu nampak anda melibatkan murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi dekat sini yang cikgu faham, video yang anda buat itu tadi tentang faktor-faktor tidak stabil emosi dan juga aktiviti untuk mengekalkan minda yang sihat ya, untuk mendapatkan personality yang ceria, betul kan? Jadi kandungan video tu bagi cikgu dah kalau cikgu dah faham, maknanya dia menepatilah kepada objektif yang anda ingin sampaikan ya. Dari segi skop tugas pun cikgu nampak anda membahagikan skop tugas dengan baik, cuma lebih baik sekiranya menyatakan katakanlah murid A ni mencari maklumat tentang faktor-faktor tak stabil ya, murid B mencari maklumat tentang aktiviti mengekalkan minda sihat macam tu ya, sebab anda tulis mencari maklumat ya. Okey, cikgu nampak dah. Syakina mencari maklumat mengenai faktor kestabilan emosi, mencari maklumat tentang video multimedia. Okey. Dari segi AJK, betul anda buat cantik, tetapi kalau letak garisan lagi baik lah ya, letak garisan, carta organisasi tu ya, nampak macam setiausaha sama taraf dengan penolong ketua projek macam tu. Gambar dah ada dah ya, cuma macam kita selalu cakap lah, gambar biar formal sikit dan lebih baik kalau ada garisan menunjukkan bahawa ialah satu carta organisasi ya. Okey, dari segi harapan okey, impak pun okey. Itu saja dari cikgu, tahniah pada kumpulan ni. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Okey, di pihak saya pun sama. Saya rasa tak banyak benda yang saya nak komen lagi sebab apa yang kamu dah buat dalam tajuk satu tadi, sebenarnya kamu buat yang sama juga pada projek 2. Okay, so memang dah jelas, benda tu memang kita dah tahu apa yang kamu nak buat. So itu satu perkara yang sangat baik. Memang kita kita alu-alukan apa yang kamu nak buat lah. Okay, dari segi objektif saya tak perlu komen sangat. Dari segi objektif kita pergi dulu objektif mula tadi. Okay, dari segi objektif okay, yang satu tu tak perlu pun tak apa sebenarnya. Saya lebih suka kamu kekalkan nombor 2 dengan 3 dan tambah satu lagi yang mungkin sebagai contoh yang nombor 2 tadi memberi pendedahan tentang minda sihat, nombor 2 memberi kesedaran kepentingan minda sihat. Mungkin satu lagi tu kena buat satu lagi yang berkaitan juga dengan minda sihat. So kamu buat yang minda sihat ni sebenarnya apa? Ada ajar teknik ke apa sebenarnya? Ada ajar teknik ke ataupun apa ke? Cuba tengok konten balik, konten tadi yang penerangan kamu kan, isi kandungan tadi. Isi kandungan kamu, cadangan, faktor ketidakstabilan emosi, peranan ibu bapa. Contohnya cara mengawal emosi ataupun boleh je ambil aktiviti kita boleh untuk mengekalkan kestabilan emosi. So antara objektif yang lainnya adalah memberi pengetahuan mengenai aktiviti mengekalkan kestabilan emosi. Itu lebih baik. Maknanya kalau setiap cadangan-cadangan kandungan ni, kalau kamu boleh jadikan dia, kamu boleh tukarkan dia dalam bentuk objektif sebenarnya lagi baik. So maknanya dia akan lebih berfokus. Contohnya memberi pendedahan tentang faktor-faktor ketidakstabilan emosi pelajar. Okay, objektif yang pertama. Objektif kedua, memberi pendedahan tentang peranan ibu bapa dalam membimbing anak-anak. Objektif yang ketiga, memberi memberi pencerahan tentang cara mengawal emosi. Nampak tak? Setiap yang 4 kamu buat ni sebenarnya kalau boleh dijadikan emosi, boleh jadikan sebagai objektif lagi bagus sebenarnya. Okay, baik. Cadangan ni dah cantik, tak ada masalah. Cuma macam saya kata tadi lah masa awal, kamu ada masa 3 ke 5 minit untuk buat video. So pastikan video itu betul-betul boleh mampu untuk kamu cover semua dalam tempoh tersebut lah. Okay, patah balik belakang sikit. Okay, carta tadi betul sama untuk carta tadi betul saya dah kata tadi. Untuk yang tajuk kedua ni dah okey dah. Cuma perlu ada hierarki dan juga garis aliran. Cuba saya nampak penolong ketua dengan setiausaha lebih kurang sama. So tak patut sama sebenarnya. Ada hierarki dia. So check semula. So gambar pun perlu. Tak semestinya kamu buat tu kita untuk carta ni kita ada orang kata apa? Ada disiplin dia. Dia punya cara, dia punya format dia tersendiri. Okay.
Okay, next bagi pada penerangan kan. Skop tu dah jelas, ada masalah, bagus. Okay, penerangan. Okay. Okay, tak ada masalah. Okay, multimedia. Okay, apa maksud dia masukkan dengan multimedia tersebut? Apa yang kamu masukkan dengan multimedia? Dia, kita orang akan buat animation, lepas tu Okay. tambah suara. Okay, animation dengan suara sahajalah. Ada jugalah perkataan-perkataan sikit-sikit. Maknanya bukan lakonan lah. Bukan. Okay, baik. Okay, faham. Tak ada masalah. Okay, next. Pergi pada tadi kandungan kan. Next, seterusnya. Seterusnya lagi tak? Impak kan? Seterusnya di impak. Impak lebih peka aspek pengawalan emosi. Okay, good. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, seboleh-bolehnya cuba kaitkan, cuba kamu gunakan impak ni untuk orang yang bayangkan impak ni apa yang akan terjadi kepada mereka yang melihat video ini. Okay, kamu boleh kaitkan juga dengan kumpulan sasar, kamu boleh kaitkan juga dengan objektif. Boleh diselarikan, tak ada masalah. Okay. Next, harapan. Dapat disebar luas. Okay, good. Dapat diamalkan. Okay. Setara yang positif. Okay. So, bagi saya okey lah. Tak ada masalah. So, untuk kumpulan ini saya nak ucapkan tahniah kerana berjaya membentang dengan baik serta dapat memberikan orang kata satu pembentangan yang cadangan projek yang sangat baik bagi pihak saya, di pihak saya lah. Okay. Jadi tak ada masalah, saya rasa kita boleh je, saya boleh mencadangkan kepada panel penilai, kita boleh luluskan terus anda punya projek ini. Okay, cuma perlu ada sedikit minor correction yang mana kamu kena semak balik ejaan, semak balik tanda baca, tengok balik mana-mana komen yang telah kami berikan tadi untuk buat pengubahsuaian. Okay, itu saja. Yang mana kamu dah boleh mula dah pun buat projek ini, tak ada masalah. Tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada kumpulan ini. Saya sangat berpuas hatilah dengan apa yang telah dibentangkan. Okay, so itu saja yang boleh saya katakan. Selepas ini kamu buat sedikit perubahan apa yang perlu, hantar slide kepada guru penasihat akan hantar kepada saya untuk saya buat semakkan terakhir dan kamu dah boleh buatlah, tak ada masalah untuk projek ini. Okay, saya rasa itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah saya ucapkan lagi sekali kerana berjaya membentangkan projek ini dengan sangat baik. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.